Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan meneruskan pengajian di dalam kitab Umdatus Salik karangan Al-Imam Ibn Naqib Al-Masri, dan pada minggu yang lepas kita telah masuk pada bahagian tentang makanan. Yang ini penulis mengkhususkan bab ini membicarakan tentang hukum ahkam yang bersangkut paut dengan makanan. Dan pada minggu yang lepas kita telah sampai kepada bahagian penulis ini membicarakan tentang jenis-jenis binatang yang tidak boleh dimakan. Jadi pertama sekali beliau mengatakan wala yu'kalu sinnaur. Saya telah terangkan sinnaur ini dia adalah jenis kucing liar. Walal hasyarat, begitu juga dengan insek-insek seperti semut, lalat dan sebagainya. Begitu juga binatang-binatang yang mempunyai taring. Jadi dia mengatakan wama yataqawwa binabihi kal asadi wal fahd wan namir wal dhib. Ini leopard, singa, harimau, jaguar. Ini semua adalah jenis binatang-binatang yang ada taring. Maka tiap-tiap binatang yang ada taring, yang mana dia menggunakan taring itu untuk membunuh binatang yang lain, ini adalah jenis binatang yang tidak boleh dimakan. Begitu juga dengan monyet dan sebagainya. Wa ma yustadu bil mikhlabi kas-sakar. Begitu juga binatang-binatang yang menggunakan taringnya, seperti halang dan sepertinya. Yang ini kita ada halang dan kita ada jenis-jenis yang ini daripada yang ini burung yang ini halang seperti syahin wal hada'a wal ghurab. Begitu juga dengan burung gagak, melainkan yang ini burung gagak yang khusus yang ada pada tanaman. Sebab ini adalah jenis burung gagak yang berbeza. Dia tidak memakan, dia tidak mempunyai apa kita mengatakan yang ini moncong, yang ini yang dapat membunuh. Maka itu boleh yang ini dimakan. Begitu juga dengan burung seperti burung pipit sebagai misal, burung merpati. Ini semua jenis yang burung kita boleh makan. Walaupun burung ini dia ada kuku, akan tetapi kuku tersebut bukan digunakan untuk membunuh. Begitu juga dia ada daripada beak, daripada mulut ini, dia bukan ini untuk membunuh tetapi untuk memakan. Maka ini tidak ada masalah, kita boleh memakan burung seperti ini. Dari dua perkara ini kita nak kena ingat. Pertama sekali binatang yang mempunyai taring. Kedua binatang yang mempunyai kuku yang dia menggunakan untuk membunuh binatang yang lain. Ini kita tidak boleh memakannya. Selepas itu penulis mengatakan wama tawallada min ma'kulin wa ghairi ma'kulin la yu'kalu kal baghli wal ya'fur. Jadi apa saja binatang yang lahir daripada binatang yang suci dan binatang yang tidak suci. Binatang yang boleh dimakan dan binatang yang tidak boleh dimakan. Seperti apa? Baghal. Baghal ini dia adalah jenis baghal dan ya'fur ini dia adalah jenis apa? Bapanya, yakni bapanya kuda misalan, ibunya keldai. Jadi dikahwinkan kuda dengan keldai, dan selepas itu anak yang hamil daripada persetubuhan di antara kuda dengan keldai, maka keluar sejenis ini binatang yang dikenali sebagai al-baghlu. Al-baghl. Maka ini adalah binatang yang salah satu daripada bapanya kuda ataupun keldai. Sama ada bapanya kuda, ibunya keldai, ataupun bapanya keldai, ibunya kuda. Maka kaedah di dalam Islam, kalau salah satu daripada ibu ataupun bapanya jenis binatang yang kita tidak boleh makan, anaknya juga tidak boleh dimakan. Jadi kita nak kena hafal kaedah ini. Salah satu daripada bapanya tidak boleh dimakan, anaknya tidak boleh dimakan. Jadi kalau baghal tidak boleh dimakan sebab salah satu ini daripada bapanya, salah satu daripada bapanya adalah kuda ataupun yang ini keldai. Wa yu'kalu kullu saydil bahri. Penulis mengatakan berkenaan dengan makanan lautan semua boleh dimakan illa difda' wa timsah. Tidak diboleh kita makan difda'. Ini katak ya. Katak ini adalah jenis binatang barmai, dikenali sebagai barmai, iaitu dia hidup dua alam. Dia boleh hidup di darat, dia boleh hidup di air. Jenis binatang seperti ini tidak boleh dimakan. Sama juga dengan timsah. Timsah ini adalah buaya. Buaya boleh hidup dua alam. Dia boleh hidup di atas darat, dia boleh hidup dalam air. Maka tidak dibolehkan ini kita memakannya. Ini dalam bahasa Arab kita panggil barmai. Jenis-jenis ini binatang yang boleh hidup ini dua alam. Wa kullu ma darra akluhu. Lagi satu kaedah penulis mengajarkan kepada kita adalah apa saja jenis binatang yang memudaratkan manusia. Apabila manusia memakannya, haram hukumnya.
Ni kaedah daripada Al-Quranul Karim. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah mengharamkan ke atas kita khaba'ith. Apa maksud ini khaba'ith? Apa saja benda-benda yang memudaratkan. Apa saja benda-benda yang memudaratkan. Kalau dikatakan misalan yang ini binatang ini misalan tinggal di lautan. Tamam, kita mengatakan semua jenis yang ini binatang tinggal di lautan, semua yang ini halal dimakan. Tetapi dikatakan binatang ini kalau dimakan, ia akan menyebabkan maut. Ia boleh menyebabkan, apa kita mengatakan, kemudaratan, boleh mendatangkan penyakit yang sangat bahaya dan sebagainya. Maka diharamkan kita memakan. Walaupun ia tinggal dalam lautan, walaupun dia tidak ada taring, walaupun dia tidak ada apa saja yang kita mengatakan sebelum itu. Tetapi ini kita mengatakan disebabkan ada kemudaratan. Kasummi. Penulis berkatakan seperti ada racun yang ini sebagai misal. Wazujaji wa turab. Begitu juga tidak boleh yang ini dimakan benda-benda yang ini seperti benda-benda yang memudaratkan yang ini seperti kaca. Ada sebagian yang ini orang kita lihat memakan yang ini kaca. Maka ini semalah jenis yang ini memudaratkan. Begitu juga dengan tanah. Tidak dibolehkan yang ini kita memakannya, melainkan ada jenis-jenis yang ini tanah yang khusus yang boleh dijadikan sebagai syifa. Yang dijadikan ini sebagai obat-obatan. Sebahagian ini obat-obatan ada campuran sedikit daripada tanah yang khusus yang didapati di gunung-gunung. Tanah yang warnanya ini kemerah-merahan ini. Maka kalau di Syria, di Syam, ini mereka memakan ini sebahagian daripada jenis tanah dan mereka memasak. Mereka memasak dan mereka meletakkan ke dalam lauk. Maka ini tidak ada masalah. Diharamkan kalau sekiranya dia mendatangkan kemudaratan. Kebiasaan ini tanah-tanah biasa boleh mendatangkan kemudaratan kalau kita makan begitu sahaja. Au kana najisan, ataupun yang ini ada najis yang bercampur dengannya, tidak dibolehkan kita memakannya, ataupun benda yang najis. Semua jenis benda yang najis diharamkan kita memakan. Au tahiran mustaqzaran, ataupun satu benda dia suci tapi dia mustaqzar. Mustaqzar ini maksudnya dia adalah benda yang ini yang dilihat ini sebagai tidak yang ini enak. Seperti apa? Air ludah. Adakah dibolehkan kita memakan air ludah orang lain? Maka tidak dibolehkan. Ini mustaqzar. Begitu juga dengan air mani. Walaupun dia suci. Kita menanyakan misalnya air ludah apa hukumnya, yang ini suci. Air mani suci. Tetapi tidak dibolehkan kita memakannya. Tidak dibolehkan kita meminumnya. Tetapi yang ini berkenaan yang ini dengan suami yang ini isteri yang ini sebagai misal apabila mereka cium antara satu dengan yang lain pada mulutnya, maka ini tidak ada perkara yang diharamkan dalam perkara seperti ini. Asal perkara ini adalah perkara yang dibolehkan sebab ini bukan ini dengan niat ini untuk meminum ini air ludah, tetapi dia adalah niat untuk bermesra. Maka ini tidak ada masalah. Maka di sini penulis ini mengatakan kalau sekiranya seseorang itu melakukannya dengan niat ini untuk meminumnya, maka ini tidak dibolehkan. Wala yahilu akluhu, tidak dibolehkan memakannya. Yang ini benda-benda yang mustaqzar, benda-benda yang kotor. Fa in tarra ila aklil maitati akala minha ma yasuddu ramaqahu. Kalau dia dalam keadaan darurat misalan dia memakan bangkai, maka di sini kalau tidak ada makanan yang lain dan dia mengatakan kalau saya tak makan saya mati. Kalau saya tak makan saya mati. Maka dia makan daripada bangkai apa yang dapat apa kita mengatakan meneruskan kehidupannya. Yang ini misalan dia kalau tak makan ini, dia akan mati. Jadi dia makan setakat untuk menyambungkan kehidupannya. Bukan yang ini memakan berlebih-lebihan. Itu ceritanya. Bukan yang ini maksudnya dia makan berlebih-lebihan. Tetapi dia memakan dengan keadaan dia dapat meneruskan kehidupannya. Selepas itu yang ini dia mencari alternatif yang lain. Kalau dia dapat daun-daunan ke, ataupun dia dapat ini makanan-makanan yang lain di dalam hutan. Sebagai misal, kalau dia sesat dalam hutan, dia cuba yang ini untuk memburu dan sebagainya. Tetapi kalau tidak ada dan dia terpaksa makan bangkai, maka dia boleh makan tapi setakat ini untuk meneruskan kehidupannya. Fa in wajada maitatan wa ta'amal ghairi atau maitatan wa saydan wa huwa muhrimun akalal maitah. Jadi sekarang ini kalau dia mendapati bangkai dan makanan orang lain, ataupun yang ini dia mendapati bangkai dan binatang buruan dan dia dalam keadaan ihram, mana satu dia nak pilih? Kalau dia memakan yang ini makanan ini orang lain, maka itu sudah dikirakan sebagai dia mencuri. Betul ke tidak? Melainkan kalau dia mendapatkan keizinan.
dia ataupun dia memakan bangkai, ataupun dia ada bangkai dan binatang buruan, tapi masalahnya dia dalam keadaan ihram diharamkan dia memakan binatang buruan. Kalau dia memakan binatang buruan, dia melakukan maksiat. Begitu juga kalau dia mengambil makanan orang lain, dia melakukan maksiat. Sebab sekarang dia ada alternatif, dia boleh makan bangkai, maka dia memakan daripada bangkai. Sebab dia dalam keadaan yang darurat seperti ini, maka dihalalkan baginya bangkai, manakala diharamkan yang ini ke atasnya memakan binatang buruan ataupun makanan yang orang lain tanpa keizinan mereka. Babu Saidi wa Dhabaih. Jadi sekarang penulis akan membicarakan tentang hukum ahkam yang bersangkut paut dengan binatang buruan. Dan begitu juga dengan cara-cara kita melakukan penyembelihan. Maka beliau mengatakan, La yahillul hayawanu illa bidzakati. Tidak dihalalkan kita memakan binatang daratan, melainkan dengan kita menyembelih. Jadi di sini pertama sekali saya ingin mengingatkan, seperti mana disebutkan dalam kitab Fathul Qarib, lebih senang sikit untuk kita faham perkara ini. Penulis Syekh Ibn Qasim dalam kitab Fathul Qarib, apabila dia sampai kepada bab ini pada akhir kitab, beliau menerangkan sesuatu yang penting, kaedah, iaitu beliau mengatakan binatang yang dimakan ini terbagi kepada dua bahagian. Ini dalam segi buruannya, terbagi ini kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah binatang yang ada di kawalan kita. Binatang yang ada di kawalan kita. Bahagian yang kedua adalah binatang yang tidak ada di kawalan kita. Kalau sekiranya binatang ada di kawalan kita, maka diwajibkan kita menyembelihnya, dan syarat-syarat penyembelihan ini akan datang. Diwajibkan kita menyembelihnya, yakni kita memotong halqum dan juga mari, dua perkara. Yakni halqum adalah bahagian ini tempat angin, dan mari ini adalah bahagian makanan. Jadi kita punya tengkuk ini, kita ada saluran udara, dan kita ada saluran makanan dan minuman. Maka apa yang diwajibkan adalah kita memotong saluran udara dan saluran makanan dan minuman. Selepas itu kita ada wadijain. Ini adalah saluran darah. Maka ini dalam mazhab Imam Syafi'i tidak diwajibkan, tapi disunatkan. Jadi apabila binatang dalam kawalan kita, wajib kita memotong ini. Tapi kalau sekiranya binatang yang bukan daripada kawalan kita, maka hukumnya berbeza. Ini adalah berkenaan dengan buruan yang akan datang nanti. Jadi penulis pada awal kitab ini, pada awal bab ini, membicarakan tentang binatang yang ada pada kawalan kita. Binatang yang ada pada kawalan kita. Jadi beliau mengatakan kalau sekiranya binatang itu ada pada kawalan kita, apa beliau mengatakan? Dia mengatakan diwajibkan. Dia mengatakan la yahillul hayawanu illa bizakati, melainkan dengan kita melakukan penyembelihan. Ini adalah berkenaan dengan binatang yang ada di kawalan kita. Illa samaka wal jarad. Berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, ikan dengan belalang tak memerlukan kepada penyembelihan. Sebab Nabi SAW mengatakan apa yang hidup di dalam laut halal yang ini dimakan. Al-hillu maitatuhu wa tahuru ma'uhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yani apabila ditanyakan tentang al-bahr, tentang lautan, Nabi mengatakan halal bangkainya dan suci airnya. Halal bangkainya, suci airnya. Maksudnya semua jenis binatang yang mati dan dia adalah jenis binatang yang tinggal di lautan, halal bangkainya. Kita pergi laut, misalnya kita lihat ada ikan mati di atas lautan, selagi mana tidak ada racun, selagi mana tidak memudaratkan, boleh tak kita memakannya? Boleh. Kita boleh mengambilnya dan kita boleh memakannya. Berbeza dengan darat. Darat kalau binatang yang ini bangkai, yang ini binatang yang tinggal di darat, dia hukumnya najis. Tidak dibolehkan kita memakannya, melainkan dia hidup dan kita melakukan penyembelihan. Taib. Selepas itu beliau mengatakan begitu juga dengan belalang. Belalang yang ini dihalalkan kita memakai bangkainya, maka tidak memerlukan kepada penyembelihan. Walaupun kita di Singapura, kebiasaan kita tidak makan yang ini belalang. Kita menganggap makan belalang ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Tetapi bila kita berada di Yaman ini, sebagai misal di Hadramaut, mereka makan belalang. Di Hadramaut ini misalnya dia ada musim yang ini belalang. Dikatakan wallahu alam belalang ini datang daripada Syam. Jadi dia ada musim dia terbang ini daripada Syam ini ke Yaman. Jadi apabila dia sampai ke Yaman, la ilaha illallah, yang ini banyak sangat ini belalang. Jadi hatta dalam sekolah ini masuk belalang. Saya masih ingat lagi saya duduk dalam kelas
belalang yang ni. Besar-besar yang ni belalangnya. Dan guru kita menangkap di hadapan saya. Saya masih ingat lagi. Guru kita sedang ini belajar Kitabul Miftah. Guru kita namanya Syekh ini Abdul Rahman Baraja. Jadi beliau apabila yang ni dalam bab dia mengajarkan kepada kita di bab nikah. Tapi tiba-tiba yang ni bila dia lihat yang ni belalang yang ni, dia mengajarkan kepada kita, dia mengatakan belalang ini seperti mana kita belajar dalam bab yang lain, halal yang ini dimakan bangkainya. Jadi tidak ada masalah, kita boleh memakannya. Lepas itu yang ni dia menangkap ini belalang itu, yang ni dengan cepat sekali. Belalang ini yang besar, dan dia menundukkan kepada kita. Sebahagian Arab Badui dia ceritakan, dia tangkap ini belalang ini dalam keadaan live, dan dia makan begitu sahaja. Dan ini adalah perkara yang kita pertama kali ini kita dengar, ini perkara yang ajib, ini perkara yang sangat ini luar biasa. Tetapi di pasaran apa mereka buat adalah mereka gorengnya. Goreng letak sambal. Dan lepas itu yang dimakan dengan nasi. Yang cuba kita bayangkan. Jadi bila goreng ini dia dah jadi macam keropok. Dia keras sikit. Jadi ini dimakan ini oleh sebahagian orang. Walaupun kita di sini kita tak pernah dengar ini perkara seperti ini. Fayahillu maitatuhuma, penulis mengatakan dihalalkan bangkainya. Ini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW. Wa yahrumu ma daba'ahu majusiyun wa murtaddun wa abidu wasanin wa nasraniyul arabi. Diharamkan kita memakan apa yang disembelih oleh orang Majusi, sebab segala penyembelihan orang bukan Islam diharamkan kita memakannya, ia tidak halal. Jadi penulis ini mengatakan orang yang ini Majusi. Orang Majusi adalah orang yang sembah kepada api. Dalam zaman sekarang kita panggil Zoroastrian, masih wujud lagi di Iran. Hatta di Singapura ada dia punya tempatnya. Zoroastrian ini di Majusi di Singapura ada. Wa murtad, satu orang ini na'udzubillah min zalik, terkeluar daripada agama Islam. Maka dia bukan ini orang Islam. Maka tidak halal kalau dia melakukan penyembelihan. Abid wasan, orang yang sembah kepada bahala. Jadi beza orang sembah bahala dengan Majusi. Biasa orang ingat mereka sama. Majusi ini orang yang sembah kepada api. Manakala al-wasani orang yang sembah ini kepada yang ini bahala. Nasraniyul Arab, yakni orang Arab yang Nasrani. Kenapa penulis mengatakan khusus ini orang Arab? Sebab mereka bukan ahlul kitab. Mereka bukan yakni ahlul kitab. Ahlul kitab ini kita ada apa kita mengatakan takrif yang khusus yang baginya. Kalau sekiranya satu orang yang misalan dia masuk agama Nasrani. Dia masuk yakni agama Nasrani selepas ini berlaku ini perubahan. Dikatakan selepas ini tahrif, maka ini bukan ahlul kitab. Al-Imam Nawawi dalam kitab Minhaj juga, bila dalam bab pernikahan, bila dia membicarakan dibolehkan berkahwin dengan ahlul kitab, maka dia mengatakan ahlul kitab yakni yang beriman kepada ajaran Nabi Isa AS sebelum ini tahrif, sebelum ini berlaku penukaran. Sebab agama Nasrani ini penukarannya berlaku beberapa ratus tahun selepas Nabi Isa AS. Yang terkenal adalah The Council of Nicaea. The Council of Nicaea ini sikit lebih kurang 300 tahun selepas ini Nabi Isa AS. Ini lahir ini Trinity. Lahir Trinity. Jadi sebelumnya kebanyakan ini orang Nasrani, mereka beriman kepada Tauhid. Beriman kepada Nabi Isa AS sebagai Nabi. Maka keturunan mereka dikirakan sebagai Ahlul Kitab. Tapi orang yang masuk yakni agama Nasrani selepas itu, maka tidak dikirakan ini sebagai yakni ahlul kitab. Jadi di sini penulis ingin membezakan siapa yang ahlul kitab dan siapa yang bukan ahlul kitab. Sebab kalau dia ahlul kitab, halal ini kita memakan daripada penyembelihannya. Orang Yahudi sebagai misal, boleh kita memakan daripada penyembelihannya dengan syarat ini dia Yahudi yang tulen, ahlul kitab, daripada keturunan anak-anak Nabi Yaqub AS. Jadi bila kita mengatakan ahlul kitab daripada kalangan Yahudi, yang kita maksudkan adalah mereka daripada keturunan Nabi Yaqub AS, salah seorang daripada anaknya. Walaupun yang ini kebanyakan keturunan telah meninggal, sudah tidak ada lagi, tetapi zaman sekarang mungkin ada 2 ataupun 3 daripada anak keturunan anak Nabi Yaqub AS. Salah seorang daripada mereka adalah keturunan kita ada keturunan Nabi Harun AS di Israel sekarang. Kita ada keturunan juga, wallahu alam, saya rasa daripada Nabi Yusuf ataupun daripada Yahuda. Yahuda ini adalah anak Nabi Yaqub yang paling sulung. Jadi ada 2-3 keturunan yang ada sekarang. Jadi mereka orang Yahudi ini beza sedikit sebab mereka simpan nasab. Mereka simpan nasab mereka. Jadi orang Yahudi kita pun tak boleh tipu. Dia tak boleh
satu orang tak boleh convert yang ni Yahudi. Mereka akan tahu sebab mereka juga adalah ahli nasab. Satu orang kalau dia mengatakan saya Yahudi, dia akan tahu ini Yahudi, awak ni keturunan yang mana satu. Macam orang Arab ini Sayyid ini. Begitu juga satu orang kalau mengatakan saya daripada ahli keluarga Nabi SAW, ini tak mudah ya ni kita nak tipu orang. Sebab zaman sekarang ada orang yang ahli dalam nasab. Dia akan tahu. Kalau orang mendakwa dia daripada keturunan Nabi SAW, mereka akan lihat siapa bapanya, siapa datuknya, sama ada ini orang betul ke tak betul ke dan sebagainya. Jadi begitu juga dengan orang Yahudi. Orang Yahudi dan orang Arab ini ada persamaan, iaitu mereka menjaga nasab. Berbeza dengan orang Nasrani. Nasrani kebiasaannya tidak menjaga nasab. Tidak menjaga nasab. Tetapi kita dapat tahu kalau sekiranya kampung ini ataupun daerah ini ataupun keluarga ini memang terkenal keturunannya sampai yang ini pengikut ini Nabi Isa AS sebagai misal. Jadi boleh diketahui tapi mereka tidak banyak. Wallahu a'lam ini bissawab. Maka penyembelihan selain daripada ahli kitab tidak dibolehkan kita memakannya. Ini yang penulis ini mengatakan di sini. Selepas itu beliau mengatakan wa yajuzu zabhu bi kulli ma lahu haddun yuqta'u illa sin. Dibolehkan kita memotong dengan tiap-tiap benda yang tajam melainkan dengan menggunakan gigi ataupun tulang ataupun kuku, sama ada daripada manusia ataupun selain daripada manusia. Maksudnya kita tidak boleh menggunakan kuku binatang ataupun gigi binatang yang dibuat sebagai misal dan kita melakukan penyembelihan. Ini diharamkan, tidak dibolehkan. Sama ada ia tercantum ini ataupun yang ini tidak yang ini tercantum. Yang ini sama ada yang ini ia tercantum, yang ini seseorang itu kukunya panjang sebagai misal, dia melakukan penyembelihan ataupun dia mengeluarkan ini kuku daripada kuku binatang ataupun gigi binatang misalan, dan dia melakukan penyembelihan, ini tidak dibolehkan. Wallahu a'lam ini bissawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.